Anda tahu tak, mendengar ni boleh jadi cara ataupun jalan untuk kita menunjukkan kita ni bersyukur, berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello friend, saya Nur Atira, doktor ketenangan anda. Dalam video yang lepas, saya bercerita tentang macam mana mendengar boleh membantu kita untuk mengenal, untuk mindful, untuk sedar tanda-tanda Allah yang kita nampak, yang kita dengar daripada Al-Quran ataupun kita nampak daripada ciptaan-ciptaan Allah. Okay, di sekitar kita ataupun pada diri kita sendiri. Daripada situ, bila kita dapat kenal tanda-tanda kewujudan Allah, maksudnya macam itulah caranya. Mendengar dapat membantu kita untuk mendapatkan hidayah daripada Allah. Sebab itulah mendengar itu penting. Mendengar boleh membantu kita untuk kenal Allah, untuk mendapat hidayah. Dan kali ini saya nak kongsikan dengan anda yang mendengar boleh membantu kita untuk bersyukur, untuk express kesyukuran, tanda terima kasih kita. Dan untuk kita yang bersyukur, yang berterima kasih, sebenarnya benda ni pun akan membawa kepada ketenangan jiwa. Apabila kita banyak bersyukur dalam hidup kita. Alright, jadi saya nak kongsikan dengan anda terjemahan satu ayat Al-Quran, surah An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran supaya kamu bersyukur. Saya suka dalam ayat ni Allah highlightkan, Allah bagi tahu kita apa kelemahan kita, apa kekurangan kita sewaktu kita dilahirkan dalam dunia ni. Okay, pertama kita tahu bila kita dilahirkan di dalam dunia ni kita tak ada apa-apa, kita memang kosong, memang tak ada apa-apa langsung, kita lahir macam tu je, selai sepinggang, tak ada apa-apa. Dan apa kelemahan dan kekurangan kita ialah kita tak mengetahui apa-apa pun apabila kita dilahirkan. Dan bila kita baca ayat terjemahan ayat Al-Quran tu kan, betapa Allah bagi tahu yang Allah telah memberikan kita beberapa rahmat, beberapa anugerah, dan anugerah ni lah merupakan tool, alat kita untuk kita hilangkan kejahilan kita, untuk kita buang kebodohan diri kita, kejahilan diri kita, cara untuk mendapat hidayah. Dalam ayat ni kita nampaklah, okey, apa rahmat yang Allah bagi tu, apa anugerah yang Allah bagi tu, iaitu pendengaran, penglihatan dan juga kebolehan untuk berfikir. Dan kalau anda perasan dalam ayat Al-Quran ni, anugerah pertama yang Allah sebut ialah pendengaran. Dan saya rasa sangat menarik sebab saya dulu kan medical student, belajar waktu tahun pertama, tahun kedua. Jadi kami memang belajar lah, fetus, baby dalam kandungan perut mak akan develop kebolehan untuk mendengar dahulu sebelum baby tu boleh melihat. Sebab waktu dalam perut ibu memang tak boleh melihat apa kan. Jadi macam mana kita sebagai bayi untuk dapatkan input daripada sekitar kita ataupun untuk belajar sewaktu kita dalam kandungan mak kita lagi ialah dengan kita mendengar waktu tu. Jadi saya macam bila tengok terjemahan ayat Al-Quran kan, oh ya Allah, dah memang ikut sequence pendengaran, penglihatan dan kebolehan untuk berfikir. Kiranya memang dari segi saintifik pun memang ikut urutan lah. Pendengaran develop dulu, pendengaran yang berkembang dulu, kemudian penglihatan dan kemudiannya berfikir, kemahiran untuk berfikir. Mendengar ni sangat penting untuk kita dari segi untuk kita belajar dan juga untuk kita memahami. Okay, belajar dan memahami, tak kisahlah pasal apa-apa pun. Belajar dan memahami Allah daripada tanda-tandanya, belajar dan memahami diri kita sendiri dengan mendengar apa yang kita selalu cakap pada diri kita. Apa kata hati kita, apa kita punya little voices, suara kecil kita, ataupun kita belum belajar dan memahami orang lain dengan dengar apa yang mereka katakan kepada diri kita ataupun apa yang mereka katakan pada sesiapa pun ataupun mungkin kepada diri mereka sendiri. Banyaklah yang kita boleh ambil iktibar daripada mendengar ni. Bila Allah bercakap, Allah beritahu macam mana kita datang ke dalam dunia ni, kita dilahirkan ke dalam dunia ni, Allah dah bagi tahu awal yang Allah dah bagi kita alat, tools untuk kita mengenalinya. Dan ni saya dah kongsikan lah dalam video lepas. Okay. Kemudian bila anda baca lagi terjemahan tu ke bawah,
apabila Allah dah macam pinpoint, Allah dah beritahu, okay, kita dah diberi 3 rahmat ni, Allah beritahu, okay, macam mana untuk kita respon, bertindak balas terhadap rahmat yang Allah dah beri ni, ialah dengan cara kita berterima kasih, dengan cara kita bersyukur. Maksudnya, umpama Allah nak bagi tahu dalam ayat Al-Quran ni, jika kita nak jadi seorang manusia yang bersyukur, yang berterima kasih, kita kena mulakan dengan rahmat, anugerah basic yang paling awal-awal sekali yang Allah dah bagi pada kita, iaitu pendengaran, penglihatan dan kebolehan untuk berfikir. Sebab kan banyak sangat kan rahmat Allah kan. Jadi untuk kita start small, bermula daripada kecil, untuk kita jadi seorang manusia yang bersyukur, kita kena mulakan dengan mensyukuri 3 rahmat utama yang Allah dah bagi kita. Alat yang pertama sekali Allah dah bagi kita waktu kita dilahirkan ke dalam dunia ni. Dan macam itulah caranya untuk kita bersyukur. Bersyukur ni pun dah ada konsep dia besar. Bersyukur ni bukan setakat daripada konsep kita verbalize, maksudnya kita ucapkan syukur, Alhamdulillah, terima kasih Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dari segi verbal, lisan. Tapi bersyukur ni pun dari segi hati. Macam kita rasa, ya Allah, terima kasih Allah, Allah, syukurnya Allah, kita rasa berterima kasih dalam hati kita. Tu dari segi hati, dalaman, memang benda yang kita tak nampak. Dan yang ketiga ialah dari segi apa yang kita demonstrate, apa yang kita tunjukkan. Contohnya, bila kita bersyukur dengan pendengaran kita. Jadi kita dengarlah benda-benda yang baik. Kita dengar Al-Quran, mungkin kita pergi kelas-kelas ilmu, kita tak dengar benda-benda yang menjauhkan kita daripada Allah. Macam itulah juga dengan mata. Maksudnya kita gunakan segala rahmat, segala anugerah yang Allah bagi kat kita ke arah kebaikan, ke arah jalan yang Allah redai, dan itu merupakan cara untuk kita bersyukur. Dan apabila kita bersyukur, berterima kasih pada Allah, kita pun jadilah orang yang bersyukur, dan kita mudah untuk merasa tenang dalam hidup kita apabila kita bersyukur. Dan saya nak kongsikan juga dengan anda, okay, bila kita cakap tentang mendengar kan, okay, dalam terma bahasa Melayu saya tak pasti apa, tapi dalam bahasa Inggeris dia ada 2 tau. Hearing versus listening. Hearing maksudnya mendengar. Mendengar ni semua orang boleh, semua makhluk Allah boleh. Even termasuklah haiwan-haiwan sekali. Tapi yang bezanya ialah listening. Betul-betul mendengar. Maksudnya kita mendengar dan kita faham apa maksud, apa intention di belakangnya. Kita boleh tahu apa deeper meaning, maksud di sebaliknya juga. Apabila kita betul-betul mendengar. Dan listening, betul-betul mendengar ni hanya boleh dicapai oleh manusia sahaja. Kerana kita mempunyai akal. Macam haiwan mempunyai otak, tapi mereka tak mempunyai akal. Jadi, listening, mendengar dengan betul-betul mendengar ni hanya boleh dicapai oleh manusia je. Manusia je yang boleh buat. Okay. Dan saya sukalah bila kita belajar cara untuk mendengar, bila kita belajar macam mana untuk mendengar dengan sebetul-betulnya, ianya membantu kita untuk faham. Untuk faham dan memahami apa sebenarnya maksud yang orang lain cuba nak bagi tahu kita dari segi percakapan mereka ataupun dari hati mereka. Hearing versus listening. Maksudnya hearing adalah untuk manusia dan haiwan, dan listening, betul-betul mendengar, adalah eksklusif hanya untuk manusia saja. Saya nak kongsikan dengan anda ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 21 hingga 22. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang kafir dan munafik yang berkata, kami dengar, padahal mereka tidak mendengar, tidak mahu menerima dan mematuhinya. Sesungguhnya, sejahat-jahat makhluk yang melata pada sisi hukum dan ketetapan Allah ialah orang-orang yang pekak lagi bisu, yang tidak mahu memahami sesuatu pun dengan akal fikirannya. Kalau anda dengar ataupun baca terjemahan ayat ni, kita boleh dengarlah macam harsh lah, agak kasar juga ayat ni. Daripada situ kita sebenarnya dah boleh faham dah antara jenayah yang terbesar ataupun jenayah terbesar, kesilapan yang terbesar yang boleh dilakukan ialah apabila kita ada kebolehan untuk mendengar tu, tapi kita tak gunakannya sebaik mungkin dan kita tak gunakannya untuk
menerima dan betul-betul mendengar. Untuk menerima, betul-betul mendengar dan memahaminya. Umpama macam Allah dah bagi dah kita tools, alat-alat, anugerah-anugerah yang hebat ni. Tapi sebab kita membazir je, kita tak gunakan sebaik mungkin apa yang Allah dah beri kepada kita. Umpama kita ni makhluk yang teruk lah. Kan kat sini ayat 22 disebut sejahat-jahat makhluk yang melata. Maksudnya kita ni sejahat-jahat makhluk lah bila kita tak menggunakan sebaik mungkin ataupun kita membazirkan rahmat yang Allah dah beri kepada kita. Dalam video ni, mendengar. Dan saya nak kongsikan juga lagi satu ayat Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 171. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan bandingan orang-orang yang menyuruh orang-orang kafir yang tidak mahu beriman itu samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat menggunakan akalnya. Dalam ayat ni, kita boleh nampaklah ada hubungan antara orang yang cuma mendengar bunyi-bunyian. Umpama macam binatang-binatang lah. Binatang-binatang. Versus orang yang betul-betul mendengar, listen, betul-betul mendengar untuk memahami. Macam Allah dah bagi perumpamaan dalam ayat 171 tu yang umpama macam haiwan-haiwan ternakan, contohnya kambing, lembu, biri-biri, boleh je dengar, boleh kenal suara pemiliknya. Even kucing-kucing kita sendirilah, haiwan peliharaan kita kan, kucing ke anjing ke, haiwan dia boleh dengar suara orang yang membela dia apabila mereka dipanggil oleh tuannya, okay? Tuannya, pemilik mereka. Tapi sebab mereka haiwan, mereka tak ada akal fikiran, mereka tak boleh nak faham apa yang owner ni cakap. Okay? Owner ni cakap. Sama lah macam tu, macam Allah bagi comparison tau. Haiwan, binatang dengan manusia. Sama lah juga, ada manusia dia boleh dengar je apabila ada orang bercakap, orang jerit. Tapi dia tak faham pun apa yang sebenarnya orang tu cuba sampaikan. Jadi memang menunjukkanlah apa beza antara kita dengan haiwan, di mana sebenarnya kita boleh dengar lebih daripada bunyian. Kita boleh, sebenarnya apabila kita betul-betul mendengar, listen, kita boleh memahami apa maksud yang terkandung sebenarnya dalam hati orang yang mengongsikannya, dalam hati orang yang menyampaikannya itu. Dan apabila kita menggunakan kebolehan kita untuk mendengar, betul-betul mendengar, rahmat ni jugalah, anugerah ni jugalah yang boleh membantu kita untuk menjadi sebaik-baik khalifah untuk mentadbir bumi ni. Dan untuk tu saya nak kongsikan lagi satu ayat Al-Quran, Surah Al-Furqan ayat 44. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Atau adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar atau memahami apa yang kau sampaikan kepada mereka? Mereka hanyalah seperti binatang ternak, bahkan bawaan mereka lebih sesat lagi. Ini pun sama jugalah untuk kita nampak dahsyat lah apabila kita dah ada telinga, tapi kita tak gunakan telinga kita tu, pendengaran kita tu untuk mendengar, betul-betul mendengar dan memahami apa yang disampaikan. Dan jika anda belajar satu daripada video ni, komen, dengar.